Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung untuk membaca buku perumpamaan dalam Al-Quran, Al-Amthal fil Quran. Dalam pertemuan yang ke-8 hari ini, insyaAllah kita akan membaca ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 12. Itulah tentang orang yang mengumpat. Ya, bagaimana Al-Quran menjelaskan ataupun mengumpamakan mereka dengan orang yang makan daging ataupun mayat. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, ijtanibu, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Baik, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Okay, sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Sangka buruk pada orang yang tidak boleh disangka buruk, dosa. Sangka buruk pada orang yang boleh disangka buruk itu lain. Apa maksud sangka buruk pada orang yang boleh disangka buruk? Contoh, orang yang berada dalam keadaan yang cukup mencurigakan pada tengah malam di rumah, duduk di depan pagar rumah jiran kita, kita sangka, ish, dia nak buat apa ni? Kita katakan itu lain. Okay? Tapi dalam keadaan biasa, orang yang tidak boleh untuk disangka buruk tanpa ada qarinah ke arah itu yang kuat, kan? Jadi itu sangkaan, sebahagian bersangkaan itulah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan juga keaiban orang. Baik, seterusnya ayat itu sebut, adakah setelah itu sebut wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah setengah daripada kalian mengumpat setengah yang lain. Maksudnya perbuatan saling mengumpat ni. Adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jangan mengumpat, satu pihak mengumpat pihak yang ni, ataupun pihak ni mengumpat pihak yang ni. Tak boleh. Orang kata jangan. Adakah kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaannya, maka sudah tentu kamu rasa jijik, jelek terhadap makan daging saudara yang telah mati itu, makan mayat dia. Okey, oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan juga bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha mengasihani. Baik. Ini salah satu perumpamaan yang cukup ataupun yang paling indah, kata Ibn Qayyim, paling indah kerana kiasan ini menyerupakan perbuatan mencari maruah seorang dengan perbuatan mencari dagingnya. Disebabkan itu orang yang mengumpat mencari maruah saudaranya ketika ketiadaannya, maka hal itu seperti dia memotong daging saudaranya ketika rohnya telah tiada sewaktu dia mati. Okey? Sebab ketika itu tak sedar, macam mana orang boleh cari nak makan daging. Melainkan dalam keadaan dah tidak sedar, kan? Kalau sedar lain, tak boleh buat begitu. Begitu juga orang mengumpat. So kat situ ada persamaan dia. Persamaan dia dalam keadaan ketiadaan. Orang tersebut di depan mata dia, macam orang yang makan daging tu, daging mayat itu dah keadaan ketiadaan roh, dah tak ada apa dah. Baik, oleh sebab itu orang yang diumpat itu tidak boleh mempertahankan dirinya kerana dia tak ada suatu dicela, maka dia seperti mayat yang dipotong dagingnya, diperlakukan sebegitu saja, sebagaimana dikehendaki oleh orang yang mahu mengumpat, kan, serta tidak mampu mempertahankan dirinya. Hal itu berbeza kalau orang itu sebut tentang keburukan seseorang di depan dia, contoh ini mahkamah ke, dia boleh pertahankan diri dia, ataupun dalam depan-depan dia tanya tentang sesuatu keburukan, contoh. Selain itu, disebabkan tuntutan persaudaraan ialah saling mengasihani, berhubung dan juga saling membantu, tetapi si mengumpat pula melakukan hal yang bercanggah dengannya, maka perbuatan itu adalah seperti memotong daging saudaranya. Okey, sebab apa? Sebab bercanggah dengan tuntutan untuk melakukan saling hormati, saling percaya dan juga saling membantu. Sedangkan persaudaraan
Sebab itulah ayat tu guna perkataan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Saudara bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Bila orang yang dekat, dia memerlukan kepada melindungi hak dia ataupun mempertahankan dia, tidak berkata apa yang memang dia tak buat. Kalau berkata apa yang seorang itu buat, dan juga perlu kata ketika itu. Contohnya berkata di depan polis ketika buat report, perlu sebut keburukannya. Kalau ada keadaan tidak perlu lain, saja sebutkan. Tapi perlu sebut untuk lahirkan kesedaran kepada orang bahawasanya tindakan yang dibuat oleh Fulan bin Fulan ini, dia jawatan apa ke, apa yang dibuatlah salah dan juga mesti. Ramai orang buat macam tu. Setengah orang buat macam tu. Hari ini juga, dan juga mereka dapat hasil. Sebab kalau diam dan juga report biasa, orang tak layan. Contoh itu contoh yang lain. Apabila ada yang menyebut hal tersebut, dia dizalimi. La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Okey, orang yang dizalimi dia boleh bersuara. Jadi kita nak bezakan supaya orang tak pukul rata, so dia kata tak boleh dalam semua keadaan, tidak. Dalam setengah keadaan ada syarat-syaratnya yang diizinkan. Baik, seterusnya disebabkan si pengumpat itu pula asyik sekali menyelak maruah saudaranya, dan juga suka dan juga gemar tentang perbuatan tersebut. Jadi dia diumpamakan dengan orang yang makan mayat saudaranya. Okey, sifat sukanya dengan perbuatan itu dah lebih daripada sekadar makan daging mayat saudaranya. Sebagaimana perbuatannya makan lebih daripada sekadar mencarikan daging. Maksudnya pergi pada step yang seterusnya, tak geli dah. Dia dah jadi tabiat diri dia orang yang ni. Orang yang ni buat tanpa rasa bersalah. Mungkin sebahagian orang dia rasa bersalah, lepas tu dia minta maaf ke. Kalau dia rasa minta maaf itu sesuai, boleh menjernihkan keadaan. Kalau tak menjernihkan keadaan, mungkin dia tarik balik kepada orang yang disebut kepada keburukannya. Dia kata, aku ketika itu emosi, aku mengumpat dia ke apa ke, katakan. Ataupun dia buat kebaikan kepada orang yang diumpatnya itu, untuk mudah-mudahan ni termasuk dalam bab innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kalau maksudnya buat kebaikan yang boleh memadamkan keburukan. Baik, kalau lah dalam konteks, contoh kalau dia sebut memang terputus terus, banyak lagi kerosakan lain, memang gaduh besar ke, so dia tak sebut. Okey, tapi dia buat kebaikan lain untuk cover balik kesalahan dia. Itu contoh. Itu orang yang ada rasa bersalah, dia buat jarang-jarang. Contoh kalau orang yang tidak ada rasa bersalah, ni dalam ayat ni sebut macam orang tu dah kalis dah, sampai makan kan koyak kan mayat itu, tapi makan koyak itu dah perbuatan yang salah dah. Tapi pergi kita step yang seterusnya, makan mayat tersebut dalam keadaan ketiadaan roh dah, ataupun berpesta dalam menyebut keburukan seorang, dan kadang orang tu tak boleh pertahankan diri dia. Baik, jadi kita ikut yang ni, kategori yang ayat ini mengisyaratkan golongan yang sudah melampau lah, kan? Baik, oleh demikian hayatilah perumpamaan juga perbandingan ini, kata penulis. Lihatlah kesesuaian perumpamaan itu dengan isu yang sedang disentuh, dan juga keselarian antara sesuatu yang ada dalam fikiran dengan perkara yang digambarkan. Okey, apa yang Quran nak sampaikan tentang dahsyatnya perbuatan tersebut, dia pilih gambaran yang orang jelek. Kalau jelek, kalau macam tu, tetapi kenapa kalau tetap buat pesta dan seduk mengumpat, katakan. Jadi gambaran jelek itu kenapa? Salah satu fungsi dan juga peranan dan juga objektif amsal ataupun perumpamaan Al-Quran ialah untuk melahirkan rasa tak nak buat terhadap sesuatu yang melahirkan rasa kita rasa teruknya. Contoh perkara baik pula melahirkan rasa bagusnya, okey, pada diri seseorang. Sebab tu kita panggil perumpamaan untuk dekat dengan minda kita dengan sesuatu yang mungkin kalau explain secara abstraknya tidak seberkesan yang kalau kita explain dengan cara menggambarkannya dengan perumpamaan ini. Baik, so kat sini nak bagi tu supaya jauh sungguh-sungguh. Sebab itu sesuatu yang keji, jijik untuk melakukannya. Jadi amatilah pemberitahuan Tuhan Allah kepada manusia tentang rasa jijik mereka daripada memakan daging mayat saudara mereka sendiri. Fakarihtumuh, di hujung ayat tersebut. Demikian juga apabila ayat tersebut sebelumnya menafikan daripada diri mereka rasa suka makan daging mayat saudara mereka. Okey, kalau suka ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh, suka
Mana dong suka begitu kan? Melainkan yang teruk sangat. Kan, melainkan yang begitu yang teruk sangat. Tapi umumnya manusia tak suka lah. Itu sebut kan. Tapi perbuatannya adalah sebanding dengan hal tersebut. Perbuatan orang yang mencari maruah saudaranya ketika saudaranya tidak ada, dan juga tidak boleh pertahankan diri dan juga sebagainya. Baiklah, sekiranya perbuatan tersebut dilihat jijik oleh tabiat diri mereka, lalu apakah mereka suka melakukan perbuatan yang seumpama dengannya? Itulah yang diumpamakan di sini adalah mengumpat. Hal tersebut mengkritik mereka dengan mengemukakan perkara yang mereka rasa jijik dengan perbuatan yang mereka suka. Okey, mereka rasa jijik itu makan daging mayat. Perbuatan yang mereka suka itu ialah mengumpat. Ini suatu yang cukup memberi kesan pada diri manusia perumpamaan ini. Okey, serta mengumpamakan perkara yang mereka suka dengan perkara yang paling jijik di sisi mereka dan juga amat dijauhi oleh mereka. Okey, fitrah manusia, akal gitu tak boleh terima perkara tersebut. Lalu itu cara salah satu pendekatan yang terdapat dalam perumpamaan ini untuk convince manusia untuk tinggalkan hal tersebut, untuk jauhi hal tersebut kerana mengandungi banyak kerosakan dan juga masalah antara masalah hubungan sama manusia, masalah meningkatkan lagi permusuhan, masalah moral seseorang. Dia akan jadi terlalu suka menyibuk tentang urusan orang, lalu diri sendiri tak boleh fokus kehidupan dia. Contoh banyak sangat masalah kan daripada empat ini, lalu digambarkan dengan sedemikian oleh Al-Quran. Gambaran yang tepat apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itulah yang paling tepat. Baik, seterusnya perumpamaan abu yang diterbangkan angin. Terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-18, firman Allah, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id." Perumpamaan orang yang kufur ingkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan. Amaluhum, amalan mereka seperti abu. Amalan dan juga usaha mereka, golongan yang ingkar dengan Tuhannya, kufur dengan Tuhannya, amalan a'maluhum karumad, seperti abu, ishtaddat bihi rih, okey, yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang, fi yaumin 'asif, hari ribut yang kencang. Abu diterbangkan angin, okey, pada ribut yang kencang, bukan hari biasa, pada hari ribut yang kencang. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan itu. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Baik, Allah Ta'ala dalam ayat ini membandingkan kebatilan dan juga sia-sianya amalan orang yang ingkar dengan Allah SWT setelah dibentangkan kepada dunia hujah sepatutnya yang memadai, lalu dia ingkar kerana kesombongan dan juga sebagainya, tidak mahu patuh dengan kebenaran dan juga sebagainya. Orang ini amalan mereka dibandingkan dengan abu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang. Dengan itu Allah mengumpamakan amalan mereka yang berguguran dan juga berlalu pergi dengan sia-sia ini seperti debu yang berterbangan. Ini demikian kerana amalan tersebut tidak berdasarkan keimanan dan juga ihsan, serta dikerjakan kepada selain Allah dan juga tidak menurut perintahnya. Okey, lalu cuba bayang kalau abu debu terbangan di bawah angin. Kalau tak ada musim ribut pun dah dibawa angin entah ke mana-mana. Tak boleh, tak ada faedah. Kan? Kalau musim ribut, lagilah huyang-huyang tak ada apa-apa. Hal tersebut diumpamakan dengan abu yang diterbangkan angin kencang, lalu pemilik amalan tersebut tidak memperoleh apa-apa saat dia amat memerlukannya. Okey. Jadi ayat tersebut yang tadi yang menyebut mereka tidak dapat apa-apa faedah pun daripada usaha yang telah dilakukan, amalan yang telah dilakukan, akibat apa? Akibat keingkaran mereka, kekufuran mereka. Maksudnya di hari kiamat nanti tak ada apa-apa faedah yang diperoleh. Disebabkan itu dia tidak akan dapat melihat apa-apa kesan dalam bentuk pahala dan juga faedah, kerana Allah Ta'ala tidak menerima amalan. Okey, so syarat terima amalan tu memang amalan tu sahih untuk dia buat. Memang itu cara buat betul, buat bertepatan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Satu. Yang kedua, amalan itu kena ikhlas. Bukan kerana faktor lain, kerana Allah SWT, bukan kerana syirik, bukan kerana ingkar, sahaja ego nak protes kepada Tuhan dan sebagainya. Na'udzubillah. Tidak.
Tapi dua syarat itu apabila tidak dipenuhi, syarat yang penting itulah syarat keikhlasan. Tapi dia ingkar. Ikhlas antara maksudnya beriman lah. Okey, mengesakan Tuhan. Okey, sebab tu surah Al-Ikhlas surah tentang keesaan Tuhan, tapi namanya ikhlas, mukhlishina lahuddin. Tidak bercampur, maknanya bersih, suci, tidak tulus, tidak bercampur dengan apa-apa yang unsur yang merosakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Baik, terdapat 4 jenis amalan. 1 diterima dan juga 3 lagi ditolak, kata Ibn Qayyim. Ada 4 jenis amalan. Yang pertama apa? 4 amalan yang diterima ialah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan juga dikerjakan dengan tepat. Tuh, macam saya sebut sebentar tadi. Yang kedua, makna dilakukan dengan ikhlas, untuk penjelasan amalan pertama ni ialah melakukan dengan ikhlas ialah melakukan amalan demi keridaan Allah dan juga bukan kepada selainnya. Yang seterusnya, amalan yang dikerjakan secara tepat pula ialah amalan itu hendaklah berdasarkan perintah Allah melalui lisan Nabi SAW, macam kita sebut sebentar tadi. 3 amalan yang tertolak pula ialah amalan yang bertentangan dengan 2 syarat itu. Contohnya, amalan yang dilakukan bukan kerana Allah tapi tepat. Okey, dia buat contoh yang solat, dia buat solat zuhur tepat 4 rakaat, patuhi semua rukun syarat tapi bukan kerana Allah, itu amalan yang tolak. Okey, ataupun kerana Allah tapi dia buat tak tepat. Okey, dia buat tidak tepat, salah, batal, tidak diterima. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang saya faham ialah yang kedua-duanya tak lepas, tak tepat dan juga tidak kerana Allah. Okey, beliau tak sebutkan, tapi kita nampaklah selain daripada yang diterima itulah gambaran yang ditolak. Baik, perumpamaan yang dibuat oleh Allah terhadap amalan tersebut dengan abu mengandungi rahsia yang indah. Okey, hal ini demikian kerana terdapat keserupaan antara amalan mereka dengan abu dalam arti pembakaran api dan juga menghilangkan api. Dengan sifat itu dan juga ini, amalan yang dikerjakan demi selain Allah, kerana selain Allah dan juga tanpa menuruti kehendaknya, perintahnya, merupakan hidangan buat neraka, serta dengannya api dinyalakan kepada orang yang mengerjakan amalan itu. Allah menjadikan bagi mereka api dan juga azab daripada amalan yang batil itu, seperti mana Allah dia menjadikan nikmat dan juga kenyamanan buat orang yang mengerjakan amalan bertepatan dengan perintah dan juga larangannya semata-mata. Baik, jadi kat sini bila mana guna perkataan abu nak nampak kesan dibakar api neraka, bukannya didapat ganjaran, dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi cukup mendalam pemilihan perkataan. Setiap pemilihan perkataan cukup tepat. Ini salah satu yang disebut ciri-ciri perumpamaan dalam Quran. Ciri pemilihan perkataan yang tajam dan juga berkesan sekali. Sebagaimana kata Syekh Fadil Hasan Abbas dalam buku beliau Al-Balaghah Fununuha wa Afnanuha. Begitu juga disebut juga oleh dalam kitab Al-Amthal Quraniyah oleh Syekh Abdul Rahman Habannaka tentang ciri amsal dalam Quran. Baik. Seterusnya kita lihat perumpamaan pohon yang baik dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun." Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, satu perumpamaan perkataan yang baik seperti pokok yang baik, akarnya tunjangnya teguh dan juga cabangnya menjulang ke langit. Ini ciri-ciri pokok yang baik itu, kukuh, hebat, sampai dia punya pucuk dia pun menjulang ke langit. Jadi pokok ini dia mengeluarkan buahnya. Bukan itu saja, tapi dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Allah Ta'ala membuat perumpamaan ini kepada manusia. Allah Ta'ala buat pelbagai perumpamaan kepada manusia supaya mereka beringat. Okey, dia objektif perumpamaan apa? Supaya manusia beringat. Tazakkur la'allahum yatazakkarun. Baik, kalau tidak beringat maksudnya tak capai objektif hukum. Kalau kita tidak merenung perumpamaan lalu beringat dalam kehidupan kita, beringat dalam amalan kita, beringat dalam
aktiviti yang kita lakukan supaya tidak laku apa yang dipandang tak elok, dibuktikan, dilarang dalam ayat. Allah Ta'ala dah perintah lah. Ada perintah suruh buat, ada perintah supaya jangan buat. Tapi ada tambahan ayat-ayat supaya nak sokong ayat yang perintah suruh buat, ayat dan juga nak sokong ayat yang perintah supaya tak buat tu dengan bentuk, pelbagai bentuk. Antaranya ialah letak perumpamaan. Kita panggil, kalau Imam Izz Ibn Abdul Salam, ayat-ayat ini ayat muakkidatul ahkam, yang meneguhkan lagi hukum hakam tu dibuat. Contohnya ayat tentang, tadi kita sebut larangan daripada mengumpat, ataupun ayat-ayat lain larangan daripada syirik, ayat supaya bertauhid, mengesahkan Allah. Ayat itu mengukuhkan lagi ayat-ayat yang lain dalam bentuk gambaran yang pelbagai. Baik, jadi Allah Ta'ala mengumpamakan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, kerana kalimat yang baik membuahkan amal soleh, dan juga pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang bermanfaat. Ini merupakan sesuatu yang jelas dalam pandangan jumhur ahli tafsir yang mengatakan bahawasanya kalimat yang baik ialah penyaksian bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, syahadatain. Kalimat ini membuahkan seluruh amal soleh, sama ada amal zahir maupun amal batin. Apa maksud amal zahir? Ialah amalan yang dilakukan dengan anggota badan kita, tangan ke, mata ke, ucapan lisan kita, kaki kita bergerak ke mana tangan kita guna untuk apa? Untuk kebaikan, amal soleh. Batin pula dalam diri kita bertawakal, tu amal batin. Kita berharap kepada Allah SWT, kita rasa takut kepada dia, tu amal dalam diri. Khauf, roja, apa semua. Dalam tafsir Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas, beliau berkata, ungkapan kalimat yang baik ialah penyaksian bahawasanya tiada Tuhan lain, syahadatin. Sebagai pohon yang baik, berarti seorang mukmin akar tunjang tak teguh, maksud la ilaha illallah dalam hati seorang mukmin dan juga teguh. Akidah teguh lah maksudnya. Cabang pucuknya menjulang ke langit pula bermaksud ucapan penyaksian itu, amalan seorang mukmin itu diangkat ke langit. Dengan ucapan penyaksian tersebut, ucapan seorang itu diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rabi' bin Anas pula dikata kalimat yang baik, kalimatun tayyibah, maksudnya ialah keimanan. Keimanan sebagai pohon yang baik. Kekufuran pula pohon yang tak baik. Jadi akar tunjangnya tetap teguh, yang tidak goyah ialah keikhlasan dalam keimanan. Betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rabi' lagi, wa far'uha fis sama', cabang pucuknya menjulang ke langit pula, berarti takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini tafsiran yang berbeza yang saling mengukuhkan untuk membantu kita faham makna perumpamaan ini. Jadi kata Ibn Qayyim, Allah Ta'ala mengumpamakan pohon tauhid dalam hati sebagai pohon yang baik, teguh akar tunjangnya dan juga menjulang cabang pucuknya. Pohon itu sentiasa mengeluarkan buah setiap masa. Jadi kalau kita lihat pohon yang baik, pohon tauhid yang terpasat teguh akarnya dalam hati, cabangnya itu pula amal soleh yang menjulang ke langit, dan juga amal soleh itu akan membuahkan pohon ini yang kukuh, akarnya hebat, teguh, tunjangnya tidak mudah jatuh, tak boleh sembarangan ditarik, dah dijaga dengan elok dari kecil. Dia bukan teguh serta sekelip mata, tetapi dipelihara. Tu ciri-ciri keimanan yang baik, pribadi yang baik, masyarakat yang baik. Ada akar dia. Dia bukan datang tiba-tiba dari sudut keimanan. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran dan contohnya berkaitan yang di awal-awal diturunkan pada fasa Mekah ialah berkaitan keimanan dan juga akhlak. Itu membentuk pribadi. Keimanan kepada Tuhan, keimanan kepada akhir-akhir, membentuk pribadi. Membentuk seorang keteguhannya. Lalu dia akan memberi kesan kepada amal di luar kita. Tangan kita, bicara kita bagaimana, kaki kita bagaimana baik. Jadi kedudukan kalimat ini dalam hati dan juga dalam lisan kita sentiasa memberikan buahnya berupa amal soleh yang naik kepada Allah pada setiap masa. Kalimat yang baik inilah yang mengangkat amal soleh kepada Allah SWT dan juga membuahkan banyak kalimat baik lain yang diiringi oleh amal soleh.
Lalu macam Allah Ta'ala sebut dalam surah surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Baik. Jadi kalau kita lihat itu ciri-ciri pohon yang baik yang kita lihat pula dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang menyatakan bahawasanya pohon yang baik itu ialah pohon kurma sebagai contoh. Ada apa nama ni yang menyatakan bahawasanya pohon yang baik itu ialah seorang mukmin. Kata Muhammad bin Sa'ad, ayahku menyampaikan kepadaku, bapa saudaraku menyampaikan kepadaku, ayahku menyampaikan kepadaku bahawasanya daripada bapanya, daripada Ibn Abbas, kata beliau, Ibn Abbas kata, perkataan pohon yang baik dalam firman Allah, maksudnya ialah firman Allah yang kita baca sebentar tadi ialah seorang mukmin. Maksud akar tunjangnya teguh di bumi dan juga cabang pucuk menjulang ke langit pula ialah seorang yang mukmin yang beramal dan juga berbicara di bumi, lalu ucapan dan juga amalannya sampai ke langit sedangkan dia berada di bumi. Okey, bila mana dia ada keikhlasan, dia ada percayaan dan juga keimanan yang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu amalnya sampai menjulang-julang, bukannya amal yang buruk dan juga sebagainya. Baik. Atiyah bin Aufi kata, kenaan ayat ini, ia seumpama seorang mukmin, ucapan yang baik sentiasa keluar dari lisannya dan juga amal soleh naik kepada Allah. Rabi' bin Anas berkata, ini semua tokoh-tokoh yang menafsirkan ayat ini yang dinukilkan oleh Ibn Qayyim. Ayat tersebut maksudnya lah seorang mukmin. Dia diumpamakan sedemikian dalam aspek keikhlasan kepada Allah SWT yang Maha Esa juga tiada sekutu baginya. Akar tunjangnya tetap teguh, berarti akar amalannya tetap teguh di bumi, sementara itu cabang pucuknya menjulang ke langit, berarti dia disebut-sebut di langit. Ini tafsiran yang lain, tapi tafsiran ini saling mengukuhkan lah. Kalau kita lihat, menggambarkan macam mana kepentingan untuk memelihara akar yang baik itu, keimanan, keteguhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membuahkan amalan yang baik. Okey, supaya kita dapat ganjarannya satu masa nanti di dunia dan juga di akhirat. Baik. Jadi kalau kita lihat, apabila diumpamakan dengan sedemikian, dia bukan suatu yang kita kena lihat merenung pokok. Kita kena merenung alam. Kita kena merenung pokok yang baik itu bagaimana, macam mana penjagaan dia. Okey. Okey, contohnya dari awal lagi ditanam di tanah yang baik. Contohnya, tanah yang baik, contoh tanah itu kita boleh umpamakan dengan hati manusia. Okey, kita persiapkan diri kita untuk menanam keimanan, benih keimanan. Okey, benih itu ditanam di tanah yang baik akan wal baladu tayyibu, kan, apa nama ni, yakhruju, apa nama ni, saya tak datang pula sekarang. Tapi ayat tersebut, ayat Quran ni sebut tentang tanah yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik, yang buruk pula akan mengeluarkan hasil yang tak baik. Jadi kalau kita lihat, begitu juga hati manusia, bila mana kita mempersiapkan hati kita untuk ditanam dengan benih keimanan yang lama, tapi tak terhad kat situ, tak one off lepas tu cukup biar je dia tumbuh sendiri. Tidak, perlu pula dipelihara, setiap hari disiram, dijaga siramannya dengan zikir, siramannya dengan amalan. Maksud saya bukan kita nak siram pokok fizikal betul-betul, maksud siram keimanan kita, siram, jaga daripada apa yang merosakkan, yang cuba rosakkan, elakkan, jauhi apa semua. Jadi itu sebagaimana berlaku pada pokok, itu juga berlaku pada diri kita. Okey, supaya bila akar yang teguh itu, pokok itu akan teguh. Okey, dan juga tidak lama selepas itu buahnya merimbun banyak, sentiasa ada memberi manfaat kepada orang, lalu dicintai oleh orang, kan. Jadi itu kepentingannya, ada kepentingan kalau kita lihat tazkiyatun nafs untuk memelihara di hati kita juga. Jadi itu contoh kaedah menjaga pokok, berjauhi daripada pokok-pokok yang nak menumpang ataupun apa-apa saja haiwan yang merosakkan, jauhi. Begitu jauhi daripada syaitan, daripada nafsu yang membinasakan. Okey, begitu menyiramnya dengan amalan, menyiramnya dengan berzikir, menyiramnya dengan membaca, dengan ilmu. Okey, kalau disiram pokok, disiram dengan air,
Okey, ditambah pula dengan baca kalau ada baca, ditambah dengan amalan lain yang sunat barangkali. Kita boleh umpamakan begitu. Okey. Dan juga penjagaan yang cukup rapi, sentiasa muraqabah dengan Allah Subhanahu taala, itu pokok. Kita tengok pokok dan kita renung pada diri kita, itu masuk perumpamaan ini yang mahu disampaikan. Bahkan itu masuk perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Okey? Maksudnya kita bandingkan, kita hayati, kita gambarkan, lalu kita cuba terapkan pada diri kita. Itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat yang tadi, kita akan nampak clear lah bagaimana hasilnya, insya-Allah hasilnya buah amal yang baik keluar daripada diri seorang. Ini penting untuk kita hayati dan mudah-mudahan kita boleh praktikkan. Bulan Ramadan pun masih ada lagi seminggu lagi. Kita cuba hayati dan juga praktikkan dalam kehidupan kita. Perumpamaan yang cukup berkesan. Insya-Allah next pertemuan kita akan lihat gandingan kepada ayat tersebut, ayat seterusnya tentang kalimatun khabithah, pohon yang buruk pula, yang tak baik ataupun tidak berguna. Baik, insya-Allah itu jumpa dalam pertemuan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.